Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? InsyaAllah hari ini Ustazah Ira akan bersiaran lagi untuk murid-murid tahun 5, iaitu Ustazah akan sambung bahagian yang kedua bidang akidah, tajuk syirik merosakkan akidah. Baik, jadi macam biasa kita belajar mulakan dengan bacaan doa. Ikut bacaan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Ya Ustazah harap semuanya bersedia ya dan semangat untuk belajar. Baik. Jadi objektif Ustazah hari ini ya, nak anak-anak murid Ustazah semuanya dapat menjelaskan jenis dan juga perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul dan juga boleh membuat penilaian kesan syirik dalam kehidupan dengan betul. Baik, sebelum ni Ustazah dah jelaskan ada berapa jenis syirik. Ingat lagi tak? Syirik ada 2 jenis, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Apa maksud syirik jali? Syirik jali ni adalah syirik yang besar. Dia mempercayai atau mengaku adanya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menyembah selain daripada Allah yang Esa. Baik, syirik jali ni macam mana kita nak kembali? Kita hendaklah bertaubat nasuha ya. Baik, yang kedua Ustazah jelaskan bahawa syirik khafi. Syirik khafi iaitu tidak meletakkan Allah secara mutlak dalam ibadat dia. Dia melakukan sesuatu perkara kerana orang lain. Ya, maksudnya di sini keikhlasan dia dalam melakukan ibadah dan syirik ini dianggap sebagai syirik kecil. Jadi bagaimana kita nak kembali? Ya, kita hendaklah beristighfar, kita hendaklah berdoa dalam solat banyak-banyak supaya kita dijauhkan daripada syirik khafi. Jadi harapnya semua faham ya. Baik. Ustazah tak perlu jelaskan apa dia syirik lagi. Hari ini Ustazah nak jelaskan kesan syirik jali ya. Apa dia kesan syirik jali ni? Kalaulah seseorang tu telah menyembah berhala, menyembah matahari, mengadu kepada orang yang telah mati, memohon hajat kepada jin dan juga syaitan. Jadi syirik jali ni merupakan syirik yang besar. Ya, kesan dia terutama kepada akidah kita akan membatalkan segala amalan kita. Ya. Jadi di sini menunjukkan kalau kita orang yang beriman, kita tidak akan menduakan Allah. Jadi orang-orang yang mengamalkan syirik ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan secara automatiknya iman dia akan terbatal. Kepercayaan dia kepada Allah dah tak ada. Ya. Jadi di sini dia akan berdosa besar ya dan dijanjikan azab yang pedih di akhirat. Nauzubillah ya. Kalau boleh kita sentiasa berdoa supaya kita tidak akan terjebak dengan perkara yang menyebabkan syirik ni. Baik. Cara nak menjauhi syirik jali ni macam mana? Yang pertama kita perlu mendalami ilmu tentang Islam ya. Kalaulah kita selalu pergi ke surau, ke masjid, kita mendengar ceramah ataupun di majlis-majlis ilmu lah ya. Jadi kita tahu tentang hukum hakam. Jadi bila kita tahu tentang hukum hakam, kita akan membuat sesuatu yang Allah perintah dan kita akan meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Ya. Baik, yang kedua, kita hendaklah beristiqamah beribadat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjauhi perkara syirik ni kita sentiasa beribadat berpanjangan ya. Jangan ada culas. Maknanya hari ni solat, esok tak solat. Lepas tu bila jiwa kita tidak melakukan perkara yang wajib, secara tak langsung jiwa kita akan jauh daripada Allah. Hati kita tidak akan tenang ya. Bila hati tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, mudah dirasuk ataupun mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang tidak baik. Dan kalaulah orang ajak kita melakukan perkara-perkara syirik, kita dengan mudah saja akan terpengaruh. Ini sesuatu yang tak elok lah. Jadi sebab itulah kita kena beristiqamah beribadat, berterusan. Istiqamah tu maksudnya
berterusan dalam melaksanakan ibadah dan juga berdoa kepada Allah. Kita doa supaya Allah lindung kita daripada melakukan perkara-perkara syirik. Dan yang ketiga, cara nak menjauhi syirik ni kita hendaklah mentaati perintah Allah dan juga Rasul. Ini samalah ya. Perkara yang wajib kita laksanakan, ya, yang sunat pun kita buat juga, ya. Supaya kita sibuk dengan perkara-perkara perintah Allah, jadi kita tak ada masa nak memikirkan perkara yang syirik, ya. Lagipun kalau kita sentiasa mentaati perintah Allah, iman kita semakin bertambah, ya. Iman kita semakin bertambah. Gitu. Baik, kita lihat kesan syirik khafi. Syirik khafi ni akan menghapuskan pahala amalan, ya. Seperti mana yang saya jelaskan pada minggu lepas, ya, syirik khafi adalah syirik yang kecil, kan? Syirik kecil ni bermakna dia melakukan sesuatu ibadat tu tidak ikhlas, dia menunjuk-nunjuk. Jadi kalau dia melakukan contohnya solat, solat dilakukan kerana ikut kawan ataupun menunjuk-nunjuk yang dia tu nak solat, yang dia tu rajin solat. Jadi pahala dia melakukan solat tersebut akan terhapus, ya. Rugilah. Baik. Yang kedua, mendapat dosa dan kemukaan Allah. Dahlah pahalanya terhapus, mendapat dosa pula dan Allah murka. Jadi kalau kita solat, biar ikhlas betul-betul solat, insya-Allah Allah akan beri keredaan pada kita. Kan? Bila Allah redha pada kita, insya-Allah kita akan disayangi oleh Allah. Dan yang ketiga, hidup tidak tenang. Ya, orang yang suka mendapat pujian, suka berbangga-bangga diri ni, dia tidak tenang. Kenapa? Sebab kalau ada orang tak puji dia, kalau ada orang yang buat tak tahu je apa yang dia lakukan, dia rasa macam tak best, hari ni tak ada orang puji aku, tak ada orang bangga-banggakan aku. Jadi hidup dia tidak tenang. Dia sentiasa nak buat sesuatu tu, nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, ya. Baik. Bagaimana kita nak menjauhi syirik khafi ni? Ini melibatkan hati kita, jiwa kita. Okey, yang pertama melatih diri supaya ikhlas, ya. Itu yang penting. Jadi syirik khafi ni kita, ialah cara nak menjauhi dia, kita buatlah sesuatu ibadah tu dengan penuh keikhlasan 100%. Tidak ada kita buat sesuatu tu selain daripada Allah. Segala-galanya untuk Allah, ya. Baik. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Ya, kalau kita lakukan sesuatu, contohnya bersedekah, ya, kalau boleh jangan kita hebahkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan, ya. Jadi kita rasa kita ni dah hebat, tapi sebenarnya ada orang lain yang lebih hebat, ya. Tapi kalau orang tu dia bersedekah, dia letak dekat Facebook, tapi niat dia bukan nak menunjuk, ya. Niat dia semata-mata contohnya dia nak memberikan sesuatu galakan supaya orang lain buat sama macam dia, itu tak apa. Sebab tu saya kata syirik khafi ni bergantung kepada niat dia, keikhlasan dia. Tapi kadang-kadang orang kata kat kita kan, nak tunjuklah tu, tapi kita tak tahu niat dia macam mana, ya. Contohnya dia buatkan kebaikan, dia bergotong royong, dia tunjuk dekat Facebook, dekat WhatsApp, okey. Itu tak apa kalau niat dia betul, ya. Dia buat sesuatu tu supaya galakkan, supaya orang lain buat sama macam dia, itu tak apa. Ustazah ada tugasan, ya, untuk murid-murid Ustazah. Hasilkan peta minda tentang syirik yang mengandungi, okey. Ustazah nak anak murid Ustazah buat satu peta minda, ya, yang mengandungi pengertian syirik, jenis syirik dan contoh perbuatan syirik, dan kesan syirik dan juga usaha untuk kita menjauhinya. Baik. Jadi Ustazah ada kuis, jom kita main kuis dulu, ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Ustazah sediakan kuis, ya, supaya anak-anak murid Ustazah boleh main, ya. Nanti Ustazah besarkan. Okey. Kita jawab sama-sama. Ya, ni sebagai ulangan daripada minggu lepas sampailah hari ini. Apa dia yang kita nak faham, apa yang kita nak capai daripada tajuk syirik ni. Baik, syirik ialah apa dia? Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, perbuatan yang menggembirakan selain Allah, perbuatan yang menyenangkan Allah. Apa jawapan dia? Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Hukum mensyirikkan Allah ialah, apa dia hukum dia? Harus, haram, wajib? Haram, ya. Baik, kita lihat soalan yang ketiga. Baik,
Syirik terbahagi kepada berapa? 2, 3, 4. 2 kan? Okey. Contoh syirik jali. Ingat ya, syirik jali adalah syirik yang besar. Apa dia contoh syirik jali? Beriman kepada Allah, menyembah matahari atau meminta doa pertolongan hanya pada Allah. Mestilah menyembah matahari. Okey, seterusnya. Pilih akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Apa dia akibat? Kesannya, baru saja tadi. Memantapkan akidah, semakin kukuh iman, berdosa besar, ya, dan dimukai Allah. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik apa? Syirik besar kan? Okey, pandai. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai apa dalam niat ketika beribadat. Sebagai yang mutlak, berbilang atau yang besar. Yang mutlak, ya. Ini kita dah belajar minggu lepas. Seterusnya, soalan ke-8. Senaraikan kesan orang yang mengamalkan syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Apa dia kesan dia? Disukai oleh masyarakat, menimbulkan permusuhan ataupun menghapuskan pahala. Ya, baru tadi Ustazah cakap, menghapuskan pahala amalan. Baik, perbuatan syirik tersebut ialah apa ni? Syirik jali ke syirik khafi ni? Dia memuja-muja syaitan dan juga iblis. Syirik jali kan? Perbuatan syirik tersebut apa ni? Ni mesti dah jelas-jelas dah menyembah patung. Syirik jali kan? Okey, nombor 11 ya. Soalan yang ke-11. Perbuatan syirik tersebut ialah, ni tengok ni. Tengah solat, dia main apa tu? Dia main handphone. Boleh ke dia menunjuk solat dia? Ya? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Perbuatan syirik tersebut ialah bersedekah, siap selfie lagi dia bersedekah. Boleh ke? Tak boleh kan? Baik, syirik khafi. Okey, soalan 13. Kita hendaklah apa melakukan amalan agar terhindar daripada perasaan riak dalam beribadat? Kita hendaklah ikhlas, ya. Baik, seterusnya. Cara menjauhi syirik khafi ialah, apa dia cara kita nak menjauhi dia? Selalu banggakan diri, hindari perasaan hebat, suka puji di kalangan ramai, hindari perasaan hebat dan menjatuhkan orang lain, ya. Baik, yang ke-15, cara menjauhi syirik jali ialah, macam mana kita nak menjauhi syirik jali? Dengki dengan orang, mendalami ilmu agama, kan? Dan soalan yang ke-16. Okey, soalan yang terakhir. Kita hendaklah apa kepada Allah agar terhindar daripada melakukan perkara yang mensyirikkan Allah? Kita hendaklah berdoa. Dah habis. Kan? Baik, dah habis soalannya. Jadi Ustazah akan hantarkan game ni ke dalam ruangan Ustazah punya description di YouTube, ya. Baik, sampai di sini saja. Ustazah harap pembelajaran kita pada minggu ni akan lebih bermanfaat, ya. Sama-samalah kita berdoa agar kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara syirik ini, ya. Dan kita berdoa supaya kita menjadi orang yang beriman dan hanyalah menyembah Allah yang satu. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.